Okey, kita sambung pelaburan. Jadi kamu dah tahu tiga jenis yang kaedah berbeza yang mana boleh menjana keuntungan jika dilaburkan sebahagian bilangan kewangan. Okey. Apa dia saham? Sesebuah syarikat akan menerbitkan saham bagi tujuan mengumpul modal. Individu yang membeli saham daripada sebuah syarikat merupakan pemilik syarikat dengan syarat tertentu. Pemegang saham akan menerima pulangan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Jadi ideanya begini, saham ni sebenarnya begini. Ada satu individu, ada satu orang, dia punya idea. Jadi orang ni dia ada idea untuk menjalankan satu perniagaan. Tetapi malangnya dia punya kewangan dia tak cukup, duit dia tak cukup. Jadi tetapi idea untuk menguruskan perniagaan itu ada. Dia ada idea, cuma dia tak mampu duit. Jadi ideanya begini, untuk atasi masalah kewangan dia, sedang dia memiliki cara untuk jalankan perniagaan, dia akan bagi tahu cari orang lain. Dia akan cari orang lain. Contohnya dia cari lagi 4 orang contoh. 1, 2, 3, 4. Okey. Katakan kewangan yang dia perlukan ialah 250,000 contoh. Okey. Dia cuma ada 50,000 sahaja. 50,000. Jadi mana lagi baki 200 dia boleh dapat adalah dia bedakan sama rata. Bedakan sama rata 50, 50, 50, 50. Jadi semua orang mendapatkan pecahan saham masing-masing. Itu maksud dia. Tapi ada orang dia barangkali orang yang pertama ni dia ada 100,000 contoh. Dia nak laburkan 100,000 daripada 250. Maka ideanya semestinya keuntungan yang dapat nanti dia akan dapat lebih banyak daripada semua orang lain. Orang lain mungkin pecahan yang lebih kecil daripada ini ya. Jadi itulah dia maksud saham. Maksud bagaimana kaedah saham ni terbina. Ianya adalah macam joint venture daripada ramai-ramai berpakat untuk menjalankan satu perniagaan. Okey, boleh faham ni saham? Boleh. Cumanya ada masalah lah. Ada isu. Yalah, cikgu nak cerita jugalah isu yang timbul daripada ini. Daripada ini. Apa isu yang timbul daripada ini? Dan apa kekangan, apa risiko, apa masalah? Ini cikgu cerita hak real lah yang berlaku. Ialah yang ini, kebanyakannya yang ini atau yang ini iman dia rosak. Atau dari awal dia tak pernah beriman pun pada Allah. Kalau kamu faham apa maksud cikgu. Setelah orang ini mendapatkan nilai ini daripada setiap orang, maka nilai ini hilang, lesak. Termasuk orang ni. Boleh faham kah? Ini realiti yang berlaku lah. Okey. Ataupun mungkin orang ni dia betul. Okey, iman dia betul. Masalah dekat orang ni pula contoh. Orang ni ialah dilantik sebagai contohnya bendahari ya, contoh.
Dia ni kutip lah semua ni pengurusan kewangan ni. Segala kewangan ada kat dia. Lepas tu esok hari orang ni lesap. Dengan duit-duit pun lesap. Jadi ini masalah yang berlaku kaedah saham ni. Dan ada juga kes yang semua ni tak lesap. Cuma orang yang urus ni dia bedakkan tak betul. Rupanya lebihan kadar faedah lebih kepada untuk diri dia, tidak kepada orang lain. Orang lain dapat dengan kadar saham yang rendah. Tidak seperti yang masa mereka ini semua tanda tangan perjanjian. Itu akan dapat pembedakan saham yang sama. Itu pun sama juga. Maksudnya orang ni dia manipulasi. Dia manipulasi keuntungan. Okey, sama macam cerita drama-drama Melayu tu. Dia lah tu cerita hak ni Faham tidak? Dan Faham ya, faham. terus terang lah. Minta maaf lah, terus terang cikgu cakap. Ada satu kaum lain, bukan kaum ini kaum lain. Kes ini sangatlah kurang. Kes ini sangat kurang. Padahal kaum lain bukanlah yang memegang kalimah utama, tapi mereka tak ada masalah ni. Jadi join lah berapa banyak pun, 10, 20, 30, 100, 1000. Semua orang berpuas hati sebab entah daripada pemahaman kepercayaan apa, jadi mereka ini dapat lakukan, dapat menjaga amanah dengan baik. Okey, jadi mereka dapat pengurusan bila betul, maka semua orang dilakukan adil, maka semua orang pun berjaya. Okey. Jadi ideanya kadang-kadang ada setengah projek yang bila mereka hitung perlu melibatkan belanjawan yang tinggi. Ini cuma 250k. Macam mana kalau projek tu bila dihitung, dikira-kira, memerlukan sebanyak bukan 250k tapi 25 juta. 25 juta. Jadi macam mana nak buat? Maksudnya bilangan pemegang saham ni kena lebih banyak lah kan? Lebih banyak. Kata 25 orang, satu orang 1 juta. Jadi akhirnya terkumpullah 25 juta ni dan dapatlah bina apa-apa produk lalu jual, atau perkhidmatan lalu jual, dan akhirnya keuntungan tu dibedak mestilah juga dengan keuntungan dengan margin yang tinggi mesti punya. Ideanya lebih banyak pelaburan, lebih besar nilai keuntungan. Jadi keuntungan yang dapat dibedakkan pada 25 orang tu pun ikut banyak. Sudahlah dapat satu gunung emas, memiliki satu gunung emas, dapat tambah lagi 2 gunung emas. Okey, hasil daripada bekerjasama dengan mana berlakunya keadilan di dalam pengurusan ni. Okey saja cerita supaya kamu faham apa yang kamu akan hadapi. Semua ni sebenarnya tak lama lagi. Berapa umur kamu sekarang? Tingkatan 3, 13, 14, 15 tahun. 15 tu. Tambah lebih kurang lagi 3 tahun 3 tahun kamu sudah 18. Bila 18 kamu sudah boleh melakukan semua ini secara rasmi. Tanpa perlu melalui mak bapak lah apa semua ni. Ini kamu semua boleh buat dah ni. Bila umur 18 lagi 3 tahun. Jadi itu pasal lah cikgu cerita siap-siap lah. Apa nama ni, risiko-risiko peristiwa yang berlaku untuk kamu tak silap pilih orang lah. Kalau silap pilih orang, kamu pilih orang tu miliki sijil yang banyak, mengaji tinggi kan,
pandai cakap. Apa lagi? Kemahiran pun tinggi. Lukman aku. Hah? Luqman. Kenapa Lukman, tiba-tiba Lukman. Okey, apa-apalah tak kisah ha. Kamu tengok wah rupa dia sangat meyakinkan. Kan? Ada rupa, handsome, lagi apa lagi? Diterima oleh masyarakat. Masyarakat sayang pada dia, lagi apa lagi? So, macam-macam lah kamu tengok. Dia ada kereta besar, rumah besar, bini besar. Segalanya. Tapi kamu tak tengok apa? Yang sepatutnya satu benda je kita tengok. Ni. Satu daging. Ada seketui daging kat dalam sini. Kan? Ada seketui daging kat dalam setiap orang ni. Apakah daging tu? Kan? Kamu faham ke tidak ni? Ada seketui daging kat dalam ni. Apakah daging itu? Hati. Hati tu tak ada pula orang nak tengok. Kan? Tak ada orang nak tengok kat situ. Inilah sijil sebenar. Sijil pelakuan yang sebenar yang mesti dilihat. Okey. Jadi maka maksudnya kalau cerita hati ni maksudnya cerita agama lah. Cerita agama, bila cerita agama cerita iman lah. Maksudnya daging ni yang ada dalam ni ialah cerita iman. Itu maksudnya. Kalau dalam hal iman ni tak ada siapa nak jadikannya sebagai sijil sijil untuk kita boleh ada kepercayaan dan bawa masuk dalam ni sebagai kelompok yang sama-sama beriman pada Allah, sama-sama takut pada Allah, sama-sama takkan buat hal dan sama-sama takkan lesapkan nilai apa-apa nilai sajalah walaupun 10 sen. Ini boleh faham ke tidak? Jadi itulah dia. Okey, saja nak cerita, kena cerita jugalah. Jadi kamu dah tahulah nak pilih kawan macam mana, nak pilih subordinate macam mana, nak pilih pekerja macam mana, diri sendiri pun nak jadi macam mana, ikutlah. Okey. Amanah saham. Okey, pelaburan yang kedua, amanah saham. Amanah saham dikendalikan oleh syarikat unit amanah yang diuruskan oleh pengurus profesional yang bertauliah dalam bidang pelaburan. Mereka yang tidak mempunyai pengetahuan tentang pembelian saham boleh mendapatkan bantuan dari syarikat unit amanah untuk menguruskan wang mereka. Syarikat unit amanah mengumpulkan wang daripada para pelabur dan wang itu dilaburkan dalam pelbagai syarikat yang berpotensi dengan tujuan memberikan pulangan yang menguntungkan para pelabur. Salah satu amanah saham ialah ASB tu, Amanah Saham Bumi Putra. Dia ada banyak ASNB, ASB2, 2. Jadi macam-macam lah. Tapi ideanya ialah amanah saham ni ialah amanah biasanya daripada hak yang paling besar sekali iaitu kerajaan. Daripada bank negara, kerajaan. Jadi nampak ni, sebab tu kerajaan memasang pengurus adalah jenis kita sebut pengurusan profesional lah. Sebab memang telah dia punya dirinya itu telah pun disahkan bertauliah, mahir, dan kononnya tak lari lah. Tak lari daripada sebarang risiko, bertanggungjawab dalam bidang pelaburan. Jadi siapa-siapa yang dia dia ada duit tapi dia tak tahu, dia tak reti, dia was-was, dia takut, dia risau, dia tak berani nak belanjakan duit dia yang dia ada untuk menggandakan keuntungan. Dia boleh jumpa mereka ini, pegawai amanah saham ni. Biasanya itulah pegawai-pegawai kat bank lah kan, yang dia
dia boleh tolong kita buka akaun untuk ASB ya. Itu. Jadi idenya kita longgok duit kita kat situ. Jadi kita pun meletakkan kepercayaan pada mereka. Jadi mereka pun tak dapat nak bawa lari duit sebab semua pengenalan mereka, kad pengenalan apa semua, di mana tinggal. Jadi semua data tu ada dekat kerajaan. Jadi mereka pun kena usahakan ikut seperti yang telah ditetapkan. Tak boleh nak lari mana-mana. Lari hujung dunia pun kena tangkap. Jadi berlesen lah maksudnya. Mereka ini diberi lesen oleh pemerintah. Okay. Cuma apa je? Cuma kadang-kadang orang individu atau pihak tertentu atau syarikat tertentu tak mau ambil tak mau laporkan dekat mereka ini amanah saham. Sebab apa? Mereka lebih suka hak ni. Ni sebab apa? Sebab kaedah ni ada satu masalah. Lagi selama ni kau. Apa dia? Tidak. Dia ada kamu agak pasal apa? Orang kebanyakan orang yang biasanya hak kaya-raya lah. Dia tak mau hak ni, dia nak hak ni sebab apa? Lagi tinggi pulangan dia kau. Ya benar. Sebab hak ni macam yang itulah kita tengok law ni berapa? 5% je sekitar. Bila nak kaya ni, kan? Lambat kaya. Tapi biasa hak jenis yang buat kumpulan kecil ni, biasanya depa akan bagi sama-sama lah untung. Jadi itu pasal kalau dapat tinggi tu, jadi depa boleh bedakkan setiap seorang 30%. 30% keuntungan. Itu pasal orang lebih suka macam ini ya. Tapi risiko kot lain lah. Risiko kalau ada satu orang yang rosak imannya atau tak beriman pada Allah, itu masalah. Boleh faham? Ini special ni akan cabut lari. Lepas tu payah nak cari hidup kat mana tu tahu. Dia pindah terus pergi luar negara, tu payah. Jadi dan ada orang walaupun dia kaya, dia mampu, tapi dia fikirkan, yalah akhir zaman ni memang susah dah nak dapat orang yang betul-betul amanah. Itu pasal dia kata tak apalah, walaupun sikit pun sikit lah, asalkan selamat dia punya kewangan dia, selamat duit dia. Okey, semuanya tak apalah, lambat kaya sikit pun tak apalah. Jadi ikut kamulah. Hartanah. Pelaburan atas aset tidak alih. Tidak alih ni maksudnya tak boleh alih. Duit boleh alih tak? Duit boleh angkat-angkat buat simpan dalam poket cabut lari, boleh tak? Boleh kan? Okey. Yang jenis hak ni, ni payah sikit kalau siapa hak iman dia rosak, kau tak beriman pada Allah. Yang ni dia nak kebas hak ni payah sikit. Sebab macam mana dia nak angkat rumah tu seketui bawa lari, kan? Macam mana dia nak ambil bawa lari tanah, kan? Ada ni sebidang tanah ni, macam mana dia nak bawa lari tanah? Tanah yang duduk kat atas kawasan ni dia boleh bawa lari lah. Dia bawa lari lah 2-3 guni tanah kat sini, tapi nak buat apa? 2-3 guni tu nak buat tanam pokok bunga. Jadi macam mana dia nak ambil kawasan ni? Jadi payah. Okey, jadi itulah yang dimaksudkan aset tidak alih. Maksudnya aset tak boleh nak alih. Macam mana nak alih? Macam mana nak bawa lari lah maksudnya. Seperti rumah kediaman, kedai, tanah dan sebagainya merupakan pelaburan dalam hartanah. Pelabur perlu mengambil kira pelbagai aspek sebelum melabur. Faktor-faktor yang akan dipertimbangkan dalam pelaburan hartanah adalah seperti keadaan ekonomi, keupayaan menjana pendapatan iaitu sewa,
Kalau kita dapat rasa tempat yang kita pilih tu jauh ke dalam hutan, banyak gajah, banyak ulat sawah, banyak apa lagi dalam hutan lah ni. Lebih bahaya pada gajah dan harimau. Ialah mud pit. Mud pit banyak jadi payah. Okey. Tanam pokok habis. Buah tak pernah ada Kan? Beli kereta pun habis. Entah ke mana pergi kereta tu. Sebab ada sesuatu yang ada juga masalah daging tu Daging dalam diri setiap orang ada masalah. Jadi maksudnya tempat nak sewa ni tempat yang menggerunkan betul. Ada nak sewa buat rumah sewa kat tepi kubur. Okey Seram orang nak pergi sewa. Jadi itulah faktor-faktor yang kena dilihat Lokasi. Okey, ada ke pula pergi buat rumah sewa dekat dekat kaki bukit ke, atas bukit ke. Kena panah kilat lagi Tak ada siapa nak berani Ada pula buat rumah sewa kat tengah dalam hutan. Orang nak pergi pasak berdekatan susah. 20 km yang terdekat. Nak pergi kedai 20 km setiap kali. Nak beli garam gula je pun. Jadi tak sesuai serta prospek tanah pada masa akan datang. Pada masa akan datang maksudnya adakah dibina rumah tu atau dimiliki tanah tu yang mana suatu hari akan mengganggu plan kerajaan. Itu kerajaan akan ambil alih kawasan tu, tempat tu termasuk rumah dan tanah tu. Jadi untuk nak buat projek-projek yang masyarakat ni seperti jalan raya ke apa semua, jadi rugilah kan. Telah ganggu Jadi semua ni kena ambil tahu. Individu yang melabur dalam hartanah akan menerima pulangan pelaburan dalam bentuk sewa dan keuntungan modal. Okey. Yang melabur dalam hartanah akan menerima pulangan dalam bentuk sewa. Tak bolehlah pulangan dalam bentuk rumah. Kan, kita sewa kat orang kat rumah tu, kita akan dapat rumah yang kita akan dapat apa? Dalam bentuk apa balik untung? Dalam bentuk bayaran sewa tu lah kan. Dan keuntungan modal, iaitu rumah sewa tu sepatutnya diri sendiri bayar RM800 setiap bulan kat bank. Tapi yang hak penyewa tu yang kena bayarnya RM800. Jadi jimat duit poket kita. Nampak tak? Itu maksudnya keuntungan modal. Tambah sedikit dapat lebihan untuk keuntungan sewa. Boleh pergi enjoy sementara duduk tak kiamat lagi. Okey, ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada. Okey semua orang setuju apa yang berlaku ni dalam dunia akhir zaman ni. Mengenal pasti jenis simpanan dan pelaburan. Okey, jenis ni ada dua sajalah, simpanan atau pelaburan. Okey, kemudian pecah lagi Jenis simpanan ada berapa itu? 3 Akaun simpanan, akaun simpanan tetap, akaun semasa. Okey, pelaburan pun ada 3 lah. Yang antara yang besar lah, amanah saham, hartanah saham. Okey, tu. Ini contoh-contoh lah situasi Encik Rizal menyimpan sejumlah 300 di dalam bank. Okey. Jadi jenis simpanan. Sebab niat Encik Rizal ialah menyimpan. Jadi jenis simpanan tu ialah yang sesuai akaun simpanan. Jumlah wang yang disimpan adalah kecil dan akan dikeluarkan pada bila-bila masa. Tu. Nampak tak? Maksudnya apa niat orang tu menentukan jenis simpanan atau jenis pelaburan, lepas tu pecahan lagi mana yang sesuai. Okey, contoh yang berikutnya, Cik Zeti merupakan seorang peniaga yang menyimpan sejumlah wang di dalam bank dengan tujuan. Okey, perkataan menyimpan juga Okey, dengan tujuan untuk mengeluarkan cek
apabila hendak membayar kepada pemiutang. Maksudnya hak ni dia ada akaun lah dengan bank tu. Maksudnya jenis apa? Simpanan atau pelaburan? Jenis simpanan kan? Tapi jenis simpanan yang mana daripada tiga tu? Sebab apa simpanan dia tu special. Special sikit, dia boleh bawa keluar cek ni. Dia boleh bawa keluar cek. Jadi maknanya dianya adalah jenis yang ketiga punya, akaun semasa. Iaitu sebab kalau tengok sini dia boleh bawa keluar cek. Dua ni tak boleh buat cek. Dua jenis ni tak boleh buat cek. Sebab dia nak simpan dalam tempoh yang lama tertentu. Okey. Dia ni akaun semasa, dia boleh, pihak bank boleh keluarkan cek. Okey. Dan akaun semasa ni macam juga akaun simpanan, dia sat-sat saja. Dia tak lama, dia pun sat-sat saja. Cuma akaun simpanan ni kita sahaja boleh akses dia. Tapi akaun semasa ni kita pun boleh, orang yang kita bagi cek pun boleh akses akaun kita ni. Dengan syarat kita kena bagi dia cek lah. Okey, boleh Sini. Puan Rani menggunakan wang yang diterima daripada bapanya untuk membeli satu lot kedai. Wow. Jadi ideanya ialah Puan Rani ni takkan nak dapatkan wang cash. Wang cash sebanyak berapa ni nak beli satu lot kedai ni, ya Allah. Ada 2 beg penuh 2 beg galah tu penuh. Kalau terima cash daripada bapaknya ni. Jadi idenya macam mana bapak dia ni akan pindahkan nilai wang tu pada Rani tu. Takkan nak bagi cash bahaya pencuri masuk rumah, pencuri dapat hidu ada kewangan. Jadi caranya ialah dia bukan pelaburan lah kan. Dia bukan untuk melabur lah. Dia untuk dia bukan untuk dia adalah untuk pelaburan lah kan. Sebab sini beli lot kedai ni lot kedai ialah hartanah kan, ni hartanah. Okey. Mana ni? Okey, jadi dia jenis pelaburan. Jadi pelaburan hak jenis mana? Jenis hartanah. Kan, sebab lot kedai ialah aset tidak alih. Ni aset tidak alih. Seperti rumah, kediaman, kedai. Ni kedai. Okey. Jadi pelaburan. Jadi idenya biasanya bapanya akan masukkan dalam akaun jugalah. Dalam akaun, dalam pindahkan nilai melalui bank lah. Okey. Bukan wang tu kemudian guna bukan untuk simpan wang tu, tak. Wang tu maksudnya sat sajalah. Wang tu akan masuk guna untuk kemudiannya duduk sat je wang tu dalam akaun sehingga dapat beli kedai. Bila beli kedai, wang tu dah ditukar pada kedai lah. Wang tu tak ada lagi lah. Okey, boleh Kalau buat masuk dalam ni, akaun ni hak mana sesuai? Akaun simpanan tetap bukan dia. Bukan duit tu bukan untuk sekejap, untuk dibuat pelaburan dalam dalam bank tu, bukan untuk disimpan lama. Akaun simpanan tak sesuai. Rasanya hak ni sesuai Bila hak bab melibatkan cek yang nilai yang tinggi tu, hak ni untuk nilai rendah boleh lah. Bawah dalam 5,000 mungkin boleh lah akaun simpanan. Tapi kat akaun semasa ni mungkin untuk yang yang nilai hak besar-besar 10,000, 100,000, 200,000, 1 juta. Sebab boleh buat cek Okey. Puan Faridah menyimpan sejumlah wang sebanyak 20,000 di dalam bank
untuk membiayai pendidikan anak-anaknya pada masa hadapan. Menyimpan. Bila menyimpan jenis simpanan. Okey, simpanan jenis apa pula pecahan? Yang mana sesuai? 20,000 di dalam bank untuk membiayai pendidikan anak-anaknya pada masa depan. Kira maksudnya jauh lagi kan? Bila jauh lagi, dapat set satu masa yang lama. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Jadi hak mana sesuai? 20,000 ni. Nak bawa keluar asat-asat ke? Beli coklat hari-hari, lama-lama habis. Akaun simpanan ke? Tak sesuai. Akaun semasa? Tak sesuai juga. Jadi jawapannya yang sesuai ialah akaun simpanan tetap. Sebab akan ambil masa yang tempoh yang lama, lalu mendapatkan faedah. Boleh dapat kadar faedah. Jadi tidaklah menyimpan sia-sia. Mana lagi? Okey, sini. Encik Lim membeli 1,000 unit amanah saham. Ini memang jelas bila sebut saham ni. Dia simpanan atau pelaburan? Dia adalah pelaburan. Jenis apa? Jenis amanah saham. Iaitu ASB lah kot. Okey. 6. Cik Sharon membeli 4,000 unit share Bank Orchid Berhad yang bernilai RM1 se-share di Bursa Saham Kuala Lumpur. Ni kalau tengok ni, Berhad ni, bila sebut Berhad ni apa maksudnya? Berhad, sendirian Berhad. Maksudnya sendiri punya Berhad, sendiri punya syarikat. Bila ada Berhad ni semuanya bermaksud bukan hak kerajaan punya. Sebab bila kalau hak kerajaan punya, dia tak ada Berhad ni. Kalau tak silap cikgu lah. Ini maksudnya yang bila kita buat syarikat kita sendiri, maka kita mungkin letakkan apa-apa sajalah nama syarikat kita tu. Bank Orchid ke, Ultraman ke, Superman ke, lantaklah. Cuma akan dipasangkan Berhad di belakang. Sebab apa? Sebab ada had. Had. Bila individu je ada had. Kalau kerajaan punya tak ada had. Itu namanya Berhad. Maksudnya had ni persendirian punya, individu punya. Jadi jelaslah dia duduk di bawah mana punya, simpanan atau pelaburan. Dia adalah pelaburan. Model hak mana punya? Model hak saham punya. Kalau saham ni memang sesebuah syarikat. Nampak? Syarikat punya. Syarikat bukan kerajaan lah. Okey. Kamu boleh miliki syarikat kamu sendiri. Lagi 3 tahun. Tak ada masalah. Mana dia? Okey. Hasil daripada cetusan minda 1 didapati bahawa simpanan dan pelaburan adalah berbeza. Jadi ikut kamulah. Macam mana kamu nak urus duit kamu nanti. Ikutlah. Dan kalau kamu memilih untuk joint venture, kena pandailah urus. Kena jaga-jagalah urus duit sendiri dan duit orang lain. Itu amanah risiko yang sangat tinggi. Jagalah. Uji minda ni, try tengok buat. Nombor 1, apakah tujuan seseorang individu melakukan simpanan? Apakah tujuan? Untuk menyimpan lah kan? Menyimpan sejumlah tertentu nilai. Dan untuk keselamatan. Keselamatan simpanan. Simpan di bawah katil. Apa jadi? Orang masuk dalam rumah, masuk dalam bilik, naik atas katil, bunuh. Duit kebah. Nanti bahaya. Simpan dalam tilam. Simpan di belakang almari. Kan?
Selamat tak simpan dalam belakang almari? Tak selamat. Kan? 5 tahun kemudian pergi tengok belakang almari apa jadi, duit tu dah reput. Rupanya anai-anai makan almari dengan duit-duit tu sekali. Jadi tak selamat juga. Ada yang pergi tanam duit. Duit kertas pergi tanam. 10 tahun kemudian pergi buka balik, dah tak laku dah duit kertas tu. Sebab apa? Sebab dia punya kertas tu dah tak guna lagi dah. Kertas model lama. Jadi dah jadi boleh buat apa? Boleh buat letak kat zoo. Dia macam-macam lah. Okey. 2. Bapa anda mempunyai 5,000 dan tidak menggunakannya untuk satu jangka masa panjang. Apakah nasihat anda kepada beliau? Jelaskan jawapan anda. Okey, ada 5,000 tak guna dalam masa berapa? Setahun contoh. Jadi nak buat apa 5,000 ni? Letak bawah bantal. Kalau 5,000 tu, kalau kita simpan kita sendiri, maka pada setahun kemudian dia punya nilai masih sama 5,000. Jadi macam sia-sia tidak? Lebih baik buat sesuatu kan? Bila mana kita tahu akan tak guna dalam satu jangka masa panjang tertentu, setahun ke 2 tahun. 5,000 lebih baik buat apa? Apa yang kamu nak bagi idea pada bapa kamu? Nak buat apa 5,000? Bagi kat kamu, lagi cepat habis. Yalah. Ini baik bubuh dalam ni. Nampak tak? Amanah saham ni. Tak payahlah bubuh dalam saham ni. 5,000 syarikat mana nak terima kecil sangat. Tanah mana cukup nak beli. Okey. Amanah. Yang ni boleh lah ni. Amanah saham Bumi Putra. Jadi bagi tahu begitulah. Kita baik simpan dalam ni. Tiga. Mengapakah kebanyakan orang tidak berminat untuk membuka akaun semasa selain para peniaga? Orang ramai tak suka. Sebab apa? Akaun semasa ni. Sebab dia ialah dia ambil masa nak keluarkannya itu. Dia ambil masa lama sikit. Lepas tu orang tak berapa nak minat. Biasanya melalui kad debit dan saluran lain. Macam tu. Okey. Hak ni yang ni kena pi kat kaunter lah kan. Sebab nak keluarkan dia tu kena isi banyak borang lah. Lepas tu nak kena melalui cek ke. Jadi sebab tu orang tak berapa nak minat. Nak keluar masuk dia tu ambil masa lama. Tapi hak ni, akaun simpanan ni, pakai kad je. Nak masuk pun pakai kad, nak bawa keluar pun pakai kad. Kan? Tak payah berurusan dekat kaunter. Bawa kad je pergi. Sebab tu orang lebih minat akaun simpanan ni. Kalau hak bukan peniaga lah. Kalau peniaga, sebenarnya kalau peniaga, mereka lebih nak keselamatan. Mereka tak nak semudah pakai kad lah. Mereka nak macam ni. Okey. Akaun semasa untuk peniaga sesuai lah. Tapi untuk kita hak bukan peniaga ni, akaun simpanan adalah biasanya menjadi pilihan. Boleh saja pun pakai mana akaun pun. Cuma kita akan susah lah setiap kali. Okey. Tamat. Kita habis bila ni? Mula 12.40, 1.40, 2.10 habis. Kita rehat dulu boleh Letih juga cerita bab duit ni kan. Tercungap-cungap memikirkan jumlah kewangan yang sangat besar. 1 bilion. Wow. Okey rasa dahaga pula. Jadi 5 minit boleh. Okey, pergi minum ayak dulu. Mana dia?
apakah yang anda faham tentang faedah simpanan? Faedah simpanan merupakan ganjaran yang dibayar oleh institusi kewangan seperti bank kepada penyimpan. Faedah boleh dibahagi kepada dua jenis, iaitu faedah mudah, faedah compound. Faedah mudah ialah ganjaran yang diberikan kepada penyimpan mengikut suatu kadar tertentu ke atas jumlah wang simpanan. Mengikut kadar tertentu ke atas jumlah wang simpanan. Prinsipal. Jadi jumlah wang yang asal yang kita punya, yang kita miliki, itu dipanggil prinsipal untuk suatu tempoh masa dalam tahun yang tertentu. Contoh satu, Encik Zainal menyimpan sebanyak 4,000 di bank bunga raya dengan kadar faedah 2% untuk berapa lama tempoh? Setahun. Berapakah faedah yang diperoleh Encik Zainal selepas 1 tahun? Jadi penyelesaian cara nak kira dia ialah kita tengok ini 4,000 ni adalah asalnya sepenuhnya milik Encik Zainal 4,000, maka prinsipal adalah 4,000. 2% daripada 4,000 berapa? Kirakan, tekan kalkulator. Okey, 2% ialah 2/100 darab 4,000. Akan dapat RM80. Jadi, ideanya selepas 1 tahun, faedah yang diperoleh Encik Zainal ialah iaitu RM80 lah. RM80 lah. 2% daripada 4,000, RM80. Okey, faedah mudah boleh dihitung dengan menggunakan formula berikut. Jadi daripada pemahaman inilah, mencari faedah inilah, kita dapat ciptakan satu formula lah untuk pengiraan berikutnya. I ni interest. I ialah interest atau faedah dalam bahasa Inggeris. P ialah principal. R ialah kadar faedah, rate yang dikenakan oleh bank tu, yang diberikan oleh bank tu, dan T ialah masa dalam tahun. Okey. Ini darab satu ni ialah darab satu ni ialah 1 tahun. Kalau dia simpan 2 tahun, darab 2 lah. Okey. Lagi sekali, jadi idenya nak cari I ni I kan, faedah ni sama dengan P. P ialah prinsipal ni P darab dengan rate R kecil tu, lepas tu darab dengan T, bilangan tahun sini bilangan tahun. Jadi ni boleh masuk kat dalam ni juga sebenarnya. Di I sama dengan P R T. Itu pasal rumus dia begitu combine terus tiga-tiga ni. I sama dengan PRT. Okey. Contoh 2. Encik Badrul menyimpan sebanyak 5,000. Maknanya kamu dah tahu ini, boleh label siap-siap sebagai P principal dengan kadar faedah 3%. Gariskan dan label siap-siap sebagai R. Okey, R rate. Okey, mana rate ni kadar faedah rate yang dikenakan, yang mahu diberi oleh bank tu, bagi tempoh 2 tahun. Jadi 2 tahun ialah mewakili T Okey, T. Jadi ini ialah T. Hitung jumlah faedah yang akan diperoleh Encik Badrul bagi tempoh 2 tahun tersebut. Setahun, sini setahun. Maksudnya 3% setahun. Okey, 3%. Kalau dalam masa setahun. Maksudnya 3% ada berapa kali? 2 kali lah. Sebab 2 tahun Jadi pengiraannya ialah sama, guna rumus ini, IP sama dengan PRT
Principal 5,000. Seperti yang kita tanda, P 5,000. R ialah 3%, 3/100 ini. Dan tempoh T ialah bilangan tahun. Sini ada 2 tahun, maka 2 lah. T tu jadi 2. Okey, bukan dalam bulan ke, bukan dalam hari ke. Sebab dia cakap ni setahun. Maknanya tempoh lengkap setahun ah. Dalam cerita ni tempoh lengkap 2 tahun. Jadi 2 kali ganda daripada setahun, iaitu 2 lah. Okey. Tekan kalkulator, kira dapat 300. Dia ideanya ialah jika Encik Badrul menyimpan 5,000 dan pihak bank memberikan kadar faedah 3% pada 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian Encik Badrul akan dapat tambahan sebanyak RM300. Okey. Yang ini pun dia masih ada lah ni 5,000 dalam bank Encik Badrul lah. Ini tak kacau lah. Okey. Dapat tambahan 300. Jadi kalau campur semua jumlah ialah 5,300. Okey. Itu cara nak kira. Contoh 3. Cik Wong menyimpan sebanyak ini 10,000. Jadi gariskan, kamu dah tahu nak labelkan apa ni, P principal, di bank murni dengan kadar faedah 4% setahun. Sama juga, kamu dah tahu nak label apa ni, persen-persen ni sebagai R. Hitung jumlah faedah yang diperoleh. Jumlah faedah ialah I interest yang diperoleh Cik Wong selepas 6 bulan. 6 bulan ialah T Okey, T. Cuba tengok dalam lagi sekali 4% setahun. Tapi dalam kes ni 6 bulan saja kan? 6 bulan saja. Jadi tak sampai setahun Jadi maksudnya ialah kalau merujuk membandingkan dengan setahun, 6 bulan ni ialah berapa setahun? 6 bulan ni bandingannya berapa banyak berbanding setahun? Ialah separuh lah kan? Atau 6 bulan bahagi 12. Okey, 6 bahagi 12. Maksudnya 6 bulan ni ialah separuh 1 tahun, betul tak? Separuh 1 tahun. Jadi itu pasal dekat T ni kita tak darab dengan 1. Ini sepatutnya kita darab dengan 1 kan? Sebab setahun Tapi dia simpan tak sampai setahun, baru separuh 6 bulan. Itu pasal 6 bahagi 12. Ya, kalau kita pemudahkan ni 6 bahagi 12, kita dapat separuh lah kan? Separuh. Sebab separuh tahun sahaja. Jadi daripada darab 1, darab lagi separuh. Darab separuh sahaja. Okey, jadi 1 ni tak ada lah. Jadi ideanya kalau darab 1 ni dapat penuh lah kan? Tapi pasal darab separuh, maksudnya lagi rugilah darab separuh. Okey, dapat berapa? 200 saja. Kalau darab setahun dapat lengkap 400 Tapi pasal darab simpan cuma 6 bulan, separuh daripada setahun. Lalu dapat 200 sajalah. Okey Nanti kalau nak bawa keluar awal boleh, tapi gandaan itu tak banyak jadi duit jadi sikit lah. Kalau biar lama duit jadi lebih banyak lah. Apakah kesan terhadap faedah mudah akibat perubahan tempoh simpanan? Perubahan dalam tempoh simpanan di bank membawa pulangan yang berbeza. Contoh 4. Encik Nazrin menyimpan sebanyak 8,000 di bank desa pula, macam-macam jenis bank, dengan kadar faedah ini nak labelkan apa ni, P besar,
Principal dengan kadar faedah 3% setahun. 3% setahun. Ini ialah R. Soalan, hitungkan jumlah simpanan Encik Nazrin. Jumlah. Maksudnya, nilai prinsipal ni 8,000 kena tambah dengan nilai faedah yang dapat nanti. Sebab dia tanya jumlah. Dia tanya jumlah. Dia tak tanya saja jumlah faedah. Dia tak tanya nilai faedah. Dia tanya jumlah simpanan. Maksudnya, nanti 8,000 ni nak kena tambah dengan faedah yang diperolehi daripada 8,000 ni. Akan tempoh tertentu. Boleh Encik Nazrin selepas beliau menyimpan selama 2 tahun. Jadi macam biasa, keluarkan rumus ini. Rumus untuk mengira faedah mudah. Ingat, rumus ni namanya rumus mengira faedah mudah. Okey, jadi P ialah 8,000, R ialah 3%, T ialah 2 tahun. Okey, 3% ni untuk setahun. Jadi tuliskan 2. Tuliskan 2. Mana ni? Ni 8,000, 3%, 2 tahun. Jadi dapatnya berapa? Dapatnya 480. Okey. Kalau untuk 3 tahun, rumus yang masih samalah. IPRT ni 8,000, cuma rate pun sama 3%. Cumanya dekat sini tempoh 3 tahun. Sini 2 tahun saja, ini 3 tahun. Okey, dapat berapa? 720. Ni 480. Tapi ingat tadi jumlah simpanan kita kena ambil kira termasuk jumlah yang asal yang kita punya 8,000. Jadi 8,000 tambah 480. Jadi 8480. Hak ni 720 tambah 8,000 tu dapat 8,720. Jadi itulah cara nak menjawab jika ditanya jumlah simpanan. Berdasarkan contoh di atas, didapati bahawa semakin lama tempoh penyimpanan di bank, maka semakin tinggi jumlah faedah yang diperoleh. Betul? Dengan ini, secara langsung jumlah akhir simpanan juga bertambah. Okey, betul. Apakah kesan jika kadar faedah yang diberi berbeza bagi prinsipal yang sama? Bagi prinsipal yang sama, apakah kesan jika kadar faedah yang diberi berbeza bagi prinsipal yang sama? Apa maksud ni? Ayah, apakah kesan kepada jumlah pulangan tahunan jika kadar faedah adalah berbeza bagi prinsipal yang sama? Oh, maksudnya nilai R ni adalah berbeza 3%, 4%, 10%, 15%, 30%. Semestinya nilai faedah yang kita akan dapat nanti ni ikut berbeza lah kan. Sebab darab yang di atas ni berbeza 3%, 4%. Lagi tinggi nilai ke atas ni, lagi banyak gandaan kita dapat 4, 5. Sebab ini okey, maksudnya lagi tinggi nilai ke atas ni, kalau kamu tekan kalkulator lagi tinggi nilai faedah yang kamu akan dapat. Jadi apa jawapan bapak dia ni? Sudah tentu jumlah pulangan tahunan yang akan diterima adalah berbeza. Berbeza macam mana? Kalau kadar faedah yang diberikan oleh bank tu rendah, maka dapat pun sikit lah. Kalau bank tu memberikan kadar faedah tinggi, 4%, 5%, 6%, memang berbaloi lah kan. Lagi dapat banyak allowance lah. Dapat banyak faedah. Okey. Jadi ideanya macam ni. Kalau kamu nak ada duit nak menyimpan dekat bank, persoalan yang kamu kena tanya ialah bank mana? Bank mana yang dapat menyediakan
kadar faedah paling tinggi setahun. Kan? Contohnya Maybank 5%, contoh. Public Bank 5.3%. Tabung haji 5.2%, contoh. Kan? Bank rakyat 9%. 9%. Jadi mana satu kamu nak simpan duit kamu? Dalam bank yang mana satu? Ialah semestinya dalam bank yang dia menawarkan paling tinggi lah kadar faedah berbanding bank-bank lain. Boleh Cuma ada satu bank memang tinggi betul pulangan dia. Bank apa tak tahu, 70% kot. 70%. Bank apa tu? Bank Ahlong kot. Jadi jangan simpan sana, bahaya. Bank Ahlong jangan. Ahlong ke, Angah ke, Acai ke. Jangan. Contoh 5. Banyak contoh ni. Okey. Contoh 5 ni rehat dululah lagi. Rasa letih pula bercerita bab duit ni. Rehat sat boleh 3 minit. Ada soalan setakat ni? Semua orang okey ke? Contoh 5. Puan Van Mati menyimpan sebanyak 5,000 di sebuah bank. Ini adalah P, principal. Berapakah jumlah simpanan Puan Van Mati selepas 1 tahun? Jika ini ialah T. Jika kadar faedah yang diberikan ialah 5% setahun. Jadi ini ialah R. Okey, rate atau kadar faedah dalam masa setahun. Apakah beza jumlah? Okey, tak apa, kita kira hak ni dulu 5%. Jadi 5,000, 5%. Tempoh simpanan setahun. Masukkan dalam rumus. I sama dengan PRT tu. Dapat 250. Jadi apa ditanya tadi? Jumlah simpanan. Jumlah simpanan ni maksudnya kena tambah dua-dua. Jumlah asal 5,000 tambah dengan jumlah yang baru dapat faedah. Kadar faedah 250. Jadi menjadikan 5,250. Okey. Soalan B, kalau bank berikan bank bawa naik sikit daripada 5%, bawa naik kepada 6% setahun. Jadi okey, kita kira sama maklumat. Kadar faedah 6%, tempoh yang sama setahun, masukkan dalam rumus. Jadi kita ada 6% sini lebih tinggi sikit pada 5%. Kira-kira dapat 300. Kalau 5% dapat 250 je. Kalau 6% dapat 300 tambah 50. Okey, jadi jumlah keseluruhan jumlah simpanan yang asal 5,000 tambah 300. Jadi 5,300. Untuk tempoh yang sama. Mungkin ni bank pertama, ni bank yang kedua kot. Jadi maksudnya untung lagi simpan dalam bank yang kedua sebab dia punya rate dia bagi lebih tinggi. Macam tu. Beza jumlah faedah yang diterima ialah 300 tolak 250. Sama dengan RM50. Berdasarkan contoh 5, bagi prinsipal yang sama, apabila kadar faedah bertambah, maka jumlah simpanan akhir tahun juga bertambah. Betul Faedah compound. Okey, tadi kaedah
apa faedah mudah. Ada dua jenis faedah ini faedah mudah kita dah belajar rumus dia I PRT sekarang kita nak belajar kaedah jenis faedah compound. Okey, apa dia faedah compound tu? Faedah compound ialah faedah yang dihitung berdasarkan prinsipal asal dan juga faedah yang terkumpul daripada tempoh penyimpanan sebelumnya. Faedah compound berbeza daripada faedah mudah dari segi jumlah simpanan yang akan digunakan untuk penghitungan faedah. Bagi faedah compound, kekerapan pengkompaunan ke atas prinsipal boleh berbeza. Contohnya, dikompaun setahun sekali ataupun 3 bulan sekali dan sebagainya. Merujuk kepada contoh 4A, sekiranya Encik Nazrin, mana 4A tadi? Ni Okey, cerita Encik Nazrin tadi tu, 2 tahun simpan. Sekiranya Encik Nazrin diberikan faedah compound dengan pengkompaunan sekali setahun, apakah jumlah simpanan beliau pada akhir tahun? Di ideanya pada tahun pertama kita kira macam biasa jumlah faedah yang diterima. Okey, sama guna rumus I PRT tu ni P darab R darab dengan T. Pasal T ialah tahun pertama 1 darab dengan 1 tu dia tak tulis patut dia tulis. Dapat. Jadi pada tahun pertama Encik Nazrin dapat 240 kan. Kalau tengok sini pada tahun pertama Encik Nazrin ini 2 tahun kira 2 tahun sekali. Tapi kalau kita kira setahun lah. Okey, pada tahun pertama dapat 240. Okey, kita tengok. Maka jumlah simpanan pada akhir tahun pertama ialah tidak lagi 8,000. Tapi kita dah tambah sikit ni. 8,000 tambah 240 jadi 8,240. Jadi hak ni menjadi prinsipal hak baru balik. Prinsipal yang baru balik. Bagi tahun kedua, jumlah simpanan yang digunakan untuk penghitungan faedah ialah ni. Maksudnya dekat rumus P tu gantikan dengan nilai ni pula. Jadi nilai ni lebih tinggi pada nilai yang asal kan. Sebab dia kira tambah sekali dengan allowance yang dapat pada faedah yang dapat pada tahun pertama tu. Jadi prinsipal tambah faedah tahun pertama. Maka faedah pada akhir tahun kedua ialah sama ni semua pakai rumus yang sama. Yang bezanya cuma sini dekat prinsipal ni, nilai prinsipal ni nampak dia dah naik sikit 240 Jadi apa-apa saja yang asal darab dengan prinsipal yang dah naik sikit, ideanya mesti dia dapat lebih sikit interest. Yang asal dia dapat cuma 240 ke atas 8,000 ni. Dan berapa boleh dapat ke atas bukan lagi 8,000 tapi 8,240 ialah 247.20. Lebih sikit pada hak ni kan. Lebih sebanyak berapa tu? RM7.20 Itu dah maksudnya faedah compound. Faedah compound iaitu sentiasa menambah nilai prinsipal daripada nilai faedah yang kita dapat. Jadi kalau kamu tengok yang mana macam lebih berlaku adil, faedah dan mana lebih menguntungkan, faedah mudah atau faedah compound? Adalah faedah compound faedah compound. Cumanya bezanya faedah mudah ni, kenapa mudah? Mudah nak kira. Tak kira berapa tahun pun, dia kira setiap tahun nilai P tu adalah sama saja.
Berbeza dengan faedah compound tu, kena rajin mengira lah. Sebab setiap tahun nilai P ni semakin bertambah. Jadi itulah dia ideanya. Dengan ini jumlah simpanan Encik Nazrin pada akhir tahun kedua ialah 8,240 tambah 247 sama dengan ini, 8487.2. Kalau kita kirakan had ni tadi berapa? Ni. Kalau 2 tahun, kalau kita kira had biasa-biasa tu cuma 8480 je. Tapi kalau kita pakai kaedah ni, kita akan ada lebihan berapa tu? RM3 lah. Sebelum ni 484. Kalau kita pakai faedah kiraan faedah compound dapat 487. Berapa beza? Lebih kurang 848. Mana lebih kurang RM7 2 lah. Beza RM7 2. Jadi yang mana lebih untung adalah faedah compound. Sebab tu kena tanya bank dulu. Ni nanti you nak bagi kadar faedah macam mana punya. Kaedah mudah atau faedah mudah atau faedah compound. Kan? Nantikan dia menyebut perkataan kami berikan faedah compound. Bila dengar bunyi compound tu baru best. Maksudnya akan dapat lebih lagi. Okey. Okey, kita datang pada kesimpulan untuk membuat rumus faedah compound pula. Secara umum, rumus penghitungan yang melibatkan faedah compound ialah ini. Agak apa? Rumus dia ni agak gila-gila sikit lah. Tapi tak gila mana, masih boleh hafal. Rumus sebelum ni ialah semudah I sama dengan PRT. Ni rumus mudah, rumus faedah mudah. Ni kalau nak kira secara faedah compound, kena pakai rumus ni lah, iaitu MV sama dengan P darab dalam kurungan 1 tambah R per N tutup kurungan punca kuasa pula NT ni. Ya Allah, awak pelik-pelik sangat. Tak ada hal lah, asalkan dapat duit lebih lagi. Pelik-pelik pun tak apa. Apa dia MV? MV ialah nilai matang, matured value. Kalau dalam cerita ni ialah I dia panggil. Tapi dalam cerita ni dia gantikan I tu dengan MV. Jadi apa dia MV ialah matured value. P ialah principal. Ni P ni macam biasa principal. R kadar faedah tahunan. Ni R dalam ni kadar faedah tahunan, 2 tahun ke 3 tahun ke. N bilangan kali faedah di compound dalam setahun. Okey, sebagai kuasa. Kuasa berapa? Dan T tempoh dalam tahun juga diwakili sebagai kuasa, dijadikan sebagai kuasa. N ialah bilangan kali faedah di compound dalam setahun. T ialah tempoh dalam tahun. Jadi tak apalah, kamu mungkin tak faham, nanti akan ada contoh lah, kita tahu. Okey, mari kita try balik kat cerita Encik Nazrin tu tadi. Sepatutnya kita kalau guna rumus ni, kita akan dapat apa? Nilai yang sama ni. Yang ni 4847 ni. Adakah kita akan dapat nilai yang sama? Okey. Okey. Jadi mai kita masukkan semua maklumat yang sama tadi. Principal 8000, kadar faedah dikenakan 0.03,
N ni apa tadi? Bilangan kali faedah di compound. Bilangan kali kaedah di compound. Macam mana nak dapat nilai N eh? N sama dengan setahun. Oh ya, bilangan kali faedah di compound. Kalau ikutkan ni ada 2 tahun kan? Pada tahun yang pertama tidak di compound lagi. Maksudnya tak ditambah lagi nilai principal ni. Sebab baru mula. Jadi pada tahun kedua itulah bermulanya kali pertama. Bilangan 1 lah. Maksudnya baru tahun kedua ni baru bilangan 1 di compound lah. Ni bilangan kali faedah di compound dalam setahun. Okay, itu pasal N sama dengan 1 maknanya kalau ada 2 tahun kena tolak setahun. Kalau ada 3 tahun simpan, tolak setahun. Sebab setahun hak mula tu belum di compound kan. Dia faham Kemudian T, tempoh dalam tahun. Ni berapa? Kalau ikutkan 2 tahun lah kan. Tempoh dalam tahun 2 tahun. Jadi masukkan semua benda ni, rempah ratus ni dalam rumus ni. Dan tekan kalkulator, gerbuk-gerbak. Last sekali dapat nilai ini. Yang mana nilai ini sama macam kita kira secara manual tadi Kalau nak kira secara manual ni letih lah, kena kira setiap tahun Jadi tahun ketiga ada lagi bawah ni, tahun keempat, jadi letih nak kira. Habis kalau dah 20 tahun jenuh, 20 baris nanti Jadi malas nak kira begitu. Lebih baik rupanya telah dibuat rumus kas untuk kira berapa tahun pun, 100 tahun sekalipun, isi saja nilai dalam tu Jadi N, kalau 100 tahun N akan jadi 100 tolak 1, 99. Darab T, tempoh 100. Macam tu lah. Dia boleh tahu berapa nilai kat yang last sekali Okey, boleh. Kita tengok contoh 6 ni. Atau kita sampai sini saja boleh. Sampai sini saja dululah. Nanti kita sambung contoh 6. Dan beri banyak contoh sangat ni. Okey. Bak duit ni kena banyak bagi contoh supaya faham betul-betul Sebelum kamu menjadi ditipu oleh duit atau ditipu sama ada menipu atau ditipu oleh duit jadi bahaya kedua-dua keadaan pun. Okey, sampai sini saja. Ada soalan? Ada tu. Dah. Okey dah tahu ada berapa jenis faedah? Ada 2 kan? Faedah mudah dengan faedah compound. Jadi kamu nak suka yang mana satu?